Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Hari ini saudara, hari Rabu. Hari Rabu tanggal 3 Januari. 3 Januari 2024. 3 hari dah saudara kita melalui tahun 2024. Dan jangan lupa saudara, tinggal 68 hari lagi kita akan menyambut kehadiran Fajar Ramadan. Itu impian saya agar kita semua berkesempatan saudara dapat bersama-sama untuk menikmati aroma Fajar Ramadan. Saudara, apa khabar saudara Ilyas Muhammad? Moga anda sihat walafiat. Anda orang pertama, terima kasih hadir sahabat petang. Bukan sahabat malam, sahabat petang. Begitu juga Puan Halimah Ismail, saudara Juariah Ayub, apa khabar Puan? Moga sihat walafiat. Petang-petang begini kita berbicara perkara-perkara yang orang kata remeh tapi biasa-biasa sajalah. Kita tidak bercakap soal politik, tapi kita mengimbau kembali tentang suasana politik sekitar tahun 1970-an dulu, saudara. Dan sebelum saya, Puan saudara Jehabar Ali dari Kuantan, saudara Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat. Saudara John, Cik Ma Toke, Cik Ma Toke Karipap, di mana tu? Haris Zafran, kalau Cik Ma Toke Karipap, bagi tahulah kat mana Karipap anda, boleh kita war-warkan pada teman-teman. Kalau nak merasa sedapnya, makan Karipap dan sebagainya. Bagi teman yang menghantar kiriman pada saya, Puan Ramlah, sekuntur mawar merah kepada saya tu, alhamdulillah, terima kasih. Itulah yang dapat saya nyatakan. Ucapan terima kasih atas ingatan anda, saudara. Saudara Muhammad Faridul Tukiman, terima kasih. Saudara Nur Ali, selamat petang. Saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan. Waalaikumsalam Raja Kamal Raja Bazian. Begitu juga Hajah Comel-Comel, terima kasih hadir saban hari menemani saya untuk kita berborak-borak petang santai, saya bicara santai Puan Hajah Comel-Comel. Begitu juga Azlan Nordin dan teman-teman yang lain saya. Sebelum saya memulakan bicara, seperti biasa saya akan cuba untuk menyatakan sesuatu yang kalau nak anggap ini sebagai mutiara kata, anggaplah sebagai mutiara kata. Ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita, saudara. Kita semua sebenarnya sedang beratur untuk menghadap tarikh untuk mengakhiri di dunia yang fana ini, saudara. Cuma giliran saja yang belum tiba. Jadi sebenarnya saudara, buku yang paling mendebarkan yang akan kita bacakan nanti adalah buku catatan amal kita. Sedangkan kita sendiri yang menyusunnya. Sebab itu susunlah buku anda itu sebaik mungkin. Kerana apabila sampai waktunya nanti, saudara, bila anda sampai waktunya dibuka buku sebut, biarlah semuanya kredit. Jangan ada apa ni, kalau CD tu, na'udzubillah, saudara. Saudara Taram Shah Saleh, apa khabar? Saya membuat syaripah-syaripah, saya membuat kenyataan ini perimbangannya, seolah-olah begitulah, saudara. Yang ikut kefahaman saya. Mungkin saya salah, mungkin saya silap, saudara. Tapi tak salah rasanya kalau kita memberi kata-kata dan panduan. Sebab kita akan menuju ke situ. Dan dalam kehidupan kita ini, apa pun yang kita lakukan, buruk atau baiknya, adalah dicatatkan. Dan itulah dianggapkan sebagai buku yang akan dibuka waktu kita berhadapan dengan pencipta kita di akhirat nanti, saudara. Jadi mudah-mudahan buku kita penuh dengan kredit lah, saudara. Selalu saya beritahu kawan-kawan, saya perumpamaan, bukan nak mentertawakan. Saudara, selalu saya beritahu kawan-kawan, saya kata kalau boleh, biarlah kita di sana nanti ada kredit kad yang penuh. Jangan kredit kad kita kosong, bila kita kredit kad kosong, tekan tak ada. Artinya, jangan sampai kita muflis apabila kita menghadap ilahi nanti, saudara. Ya, Puan Syarifah Hafifah, salam madani buat semua, katanya. Itu juga saudara Yan Iskandar, selamat petang. Saudara Azrul Jalil, Hajah Comel-Comel, senyum selalu, saudara.
Seperti biasa, saya mulakan bicara cerita dengan menyambung semula. Kisah ini kisah perjalanan hidup almarhum Datuk Harun Idris saudara. Lalu bukunya, catatannya. Saya terfikir tadi kalau saya baca hari-hari pun mungkin boring juga anda. Tapi saya akan petik, petik petikan-petikan yang tertentu, catatan daripada diary yang ditulis sendiri oleh tangan Allahyarham Datuk Harun Idris saudara. Iaitu pertama sekali tentang pada tanggal 1 Februari 1997. Saudara, catatan ini adalah merupakan hari wilayah. Kata Datuk Harun, mungkin ramai tidak tahu saya turut terlibat dalam penubuhan wilayah persekutuan dan tanpa mengetahui sebahagian daripada perancangan orang keliling Tun Razak yang mahu menjatuhkan saya. Ya saudara, sebab mereka cuba mengaburkan fakta sejarah. Fakta sejarahnya Datuk Harun adalah antara orang yang terlibat menyerahkan Kuala Lumpur ini kepada wilayah persekutuan dan memisahkannya dengan Negeri Selangor, saudara. Dan itu keadaannya ya. Jadi dia kata terasa sedih bagaimana kesetiaan, kejujuran saya mendukung pemimpin dan membangunkan warga bangsa Melayu dibalas dengan menyingkirkan saya sebegitu aib. Itulah yang dialami oleh almarhum Datuk Harun, saudara. Beliau berjuang untuk membangunkan warga bangsanya sendiri, tapi kerana elemen-elemen tertentu maka beliau disingkirkan, saudara. Dan pada 4 Februari 1997, saya cuba skip lah saudara, yang mana tak penting tu tak payahlah. Betul, Kuala Lumpur ini diserahkan ke pada kerajaan persekutuan oleh almarhum Sultan Abdul Aziz, ya, ayahanda kepada Sultan Idris sekarang. Ini sejarah saya kena ingat tu. Ya, waktu itu menteri besarnya adalah Datuk Harun Idris. Jangan kita lupa saudara, beliau terlibat dalam penubuhan wilayah persekutuan. Tapi begitulah, kadang-kadang hidup kita ni ada masanya kita dilupakan begitu saja saudara. Dan pada 4 Februari 1997, hari Ahad, negara digemparkan saudara apabila Ketua Polis Negara, ini catatannya, saudara, Ketua Polis Negara ketika itu Tun Hanim Omar menjelaskan kenapa pihak polis telah menahan 5 orang pemimpin yang mengelilingi Tun Razak ketika itu, ketika Tun Hussein On ketika itu saudara. Kenapa ditahan? Kerana mereka ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri dan menyatakan 5 hari sebelum Tun Razak meninggal dunia, Allahyarham Tun Razak berwasiat supaya Daulah Ahmad disingkirkan. Ini catatan daripada Datuk Harun. Dia mengatakan bahawa Ketua Polis Negara waktu itu, Tun Hanim Omar menjelaskan bahawa sebab kenapa 5 orang pemimpin ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri dan menyatakan bahawa 5 hari sebelum Tun Razak meninggal dunia, Allahyarham berwasiat supaya Daulah Ahmad disingkirkan. Daulah Ahmad dan kumpulan-kumpulannya adalah orang yang mengelilingi Tun Razak sebagai sesat politik, saudara. Dan berikutnya pada 5 Februari, itu hari Sabtu, waktu Datuk Harun berada di Pulau Pinang. Jadi akhbar menyiarkan kenyataan Ketua Polis Negara yang menyebut pihak polis telah dapat mengesan kegiatan Datuk Abdullah Ahmad dan Abdullah Majid yang cuba melemahkan semangat perjuangan seseorang yang anti-komunis. Siapa saja yang anti-komunis ketika itu mereka akan cuba lemahkan. Itu catatan Datuk Harun. Kemudian menurutnya dia telah mereka yang ditahan, mereka katanya telah pun terpengaruh dengan fahaman komunis sebelum menjadi sesepotik kepada Tun Razak. Malahan dia turut memberitahu macam sama-sama banyak mempengaruhinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyebaran fahaman komunis, saudara. Kemudian saudara, itulah ceritanya catatan Datuk Harun yang sempat saya baca pada 5, 6, 7 Februari, saudara. Kemudian saudara, pada 12 Februari, 12 Februari, kesan daripada ini apabila
pihak polis menangkap 5 orang, saudara. Akhirnya pergerakan pemuda UMNO mula menuntut supaya Datuk Harun dibebaskan. Pada tanggal 12 Februari, hari Sabtu, pergerakan pemuda UMNO Selangor mengadakan mesyuarat tergempar dan mereka menuntut agar pimpinan negara ketika itu Tun Hussein On, supaya membebaskan Datuk Harun. Kerana mereka merasakan Datuk Harun telah menjadi mangsa kepada percaturan 5 orang ini. Jadi saya melihat sejarah berulang, betul lah kata Datuk Harun kepada saya. Sejarah itu sentiasa berulang-ulang dan hanya waktu dan ketika saja yang berbeza. Yang saya lihat sekarang ni macam mana UMNO juga menuntut pembebasan Datuk Seri Najib, dan yang sekarang ni yang kita mengulangi kisah silam Datuk Harun. Sebab itu pergerakan pemuda UMNO menuntut supaya Datuk Harun dibebaskan. Kerana waktu itu mahkamah baru menjatuhkan hukuman dan belum lagi dimasukkan ke penjara. Datuk Harun masih lagi bebas sebab menanti proses rayuan. Bila kalah di Mahkamah Tinggi, dia membuat proses memohon untuk perbicaraan Mahkamah Rayuan terhadap hukuman dijatuhkan. Faktanya satu saja, apabila hakim Mahkamah Tinggi mengatakan you are innocent but guilty. Kau tidak bersalah tetapi bersalah. Kau bersih tetapi bersih. Jadi dalam itulah pemuda UMNO menuntut rayuan Datuk Harun kepada Perdana Menteri ketika itu, Allahyarham ketika itu Datuk Hussein, Tun Hussein On. Jadi saudara, kalaulah semua mereka masih hidup, kan seronok kita boleh berbual. Banyak cerita-cerita yang terakam dalam cerita ini, saudara. Memang tidak dapat saya nafikan. Memang satu, dan saya akan cubalah, kita cuba untuk mempercepatkan supaya proses ini, sebab banyak cerita. Pertama sekali barulah kita tahu bahawa antara orang yang memisahkan antara wilayah persekutuan daripada Selangor yang terlibat sama Datuk Harun ketika itu, era yang Tuan Agong ketika itu adalah Duli Yang Mulia Sultan Abdul Halim almarhum. Semua mereka pun dah tak ada dah, saudara. Tapi itulah catatannya pada 1 Februari 1997. Ini keadaannya dengan lenangan air mata. Saya masih ingat lagi ketika itu dengan lenangan air mata, Tuanku Selangor menandatangani perjanjian menyerahkan wilayah persekutuan kepada kerajaan persekutuan, itu Kuala Lumpur, saudara. Tapi bagaimanapun yang tidak tercatat, saudara. Tetapi itulah kenyataan baginda mahu anak-anak kampung baru khususnya mestilah dianggap sebagai anak Selangor. Jadi ertinya sebab itu sampai sekarang, saudara, Kelab Sultan Sulaiman di Kampung Baru itu, presidennya mesti datang daripada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Itu merupakan dia punya fakta yang tidak boleh dipinda-pinda. Jadi bila kita menatap cerita ni, barulah kita tahu. Dan rupanya jelas pihak polis juga telah pemenahan 5 orang yang berada di sekeliling Perdana Menteri waktu itu sebagai peserta politik, sebagai penasihat, sebagai akhbar dan sebagainya. Mereka ini merupakan anggota subversif. Jadi benarlah seperti kata saudara Fahmi Ibrahim, bahawa mereka mahu Datuk Harun menentang Tun Razak, menjatuhkan Tun Razak. Jadi kerana Datuk Harun tidak bersetuju, tidak mahu menjatuhkan Tun Razak satu ketika dahulu, maka mereka mencari jalan supaya karier politik Datuk Harun disenyapkan. Jadi usaha melakukan sesuatu tersebut adalah secara politik. Beberapa perkara diserah pada Tan Cikun pula meledak saja bercakap di Parlimen. Akhirnya jadilah kes yang membawa Datuk Harun dibawa ke mahkamah. Akhirnya didapati bersalah. Jadi ceritanya lebih kurang sama, saudara. Saya tak mahu katakan bahawa ini, tapi saya nampak apa yang dialami Datuk Harun memang benar-benar penganiayaan. Kalau mengikut dari catatan tersebut, saudara, dan pemuda UMNO waktu itu menuntut supaya Datuk Harun segera dibebaskan. Tetapi pimpinan yang sudah pun dikawal oleh orang-orang tertentu, mereka tetap meneruskan memekakkan telinga daripada jeritan dan tuntutan pemuda UMNO. Jadi kita sambung besok, apa lagi cerita dalam catatan diary Datuk Harun, saudara.
Saya nak beritahu pada saudara, ini cerita benar, ini bukan cerita bohong. Semua itu dicatat dalam diary-nya. Selalunya orang kalau ditulis dalam diary saudara, dia akan bercakap benar. Sebab itu sebenarnya waktu almarhum Datuk Arun menulis diary itu, dia tidak beranggapan perkara ini akan diterbitkan. Tetapi setelah almarhum Datuk Arun meninggal dunia, beberapa tahun kemudian, anak sulungnya, itu Datuk Mazlan Harun bertemu dengan saya, dia kata, terbitkanlah, dia kata, ini adalah sesuatu yang elok untuk pengajaran supaya orang politik sedar bahawa politik ini perlu dengan jalan yang seribu liku, saudara. Politik ini bukanlah satu straightforward. Jadi supaya warga kita faham dan jangan mereka berterusan diracuni pemikiran. Asalkan, kata Datuk Mazlan, beliau mengharapkan dengan terbitnya buku tersebut agar warga bangsa kita kental semangatnya untuk memperjuangkan demi agama, bangsa dan tanah air. Sebab itulah kita tak boleh merubah. Saya tak merubah sama sekali, cuma orang kata menterjemahkan. Sebab semua yang ditulis oleh dalam diary Datuk Arun itu ditulis dalam bahasa Inggeris, saudara. Baik, saudara. Usai pencerahan tentang Datuk Arun, kita masuk bab jeritan batinku. Saya pernah ingat, saya sebelum jeritan batinku, kita apa kata-kata ni? Hidup itu sebenarnya sederhana. Yang kusut itu adalah fikiran kita. Hidup itu sebenarnya saudara murah. Tapi yang mahal itu adalah kehormatan kita, saudara. Kerana itu seharusnya kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan semoga apa yang saya katakan tadi mendapat manfaat pada saudara. Dalam segmen jeritan batinku ini, saya nak jelaskan pada saudara bahawa ini kisah benar yang tercatat, yang ditulis, kadang-kadang ada tersiar dalam media sosial, kadang-kadang mereka menghantar kepada saya. Cuma saya menyebut nama itu, saya tak mahu menggunakan nama yang asli kerana bagi saya untuk menjaga kehormatan mereka. Dan tak baik kita menceritakan aib orang. Tetapi matlamatnya adalah supaya paling tidak kita dapat berkongsi pengalaman, pengetahuan dan paling tidak dapat pelajaran daripada itu, saudara. Dan jangan ingat, kadang-kadang bila tersebut nama tu cerita pun sama, orang pun sebut nama sama tapi bukan anda, ya. Saya nak maksudkan. Sebab hari ini saudara adalah kisah Rosnita. Saya sebut nama Rosnita lah, saudara. Nita, ya. Saya tak sebut nama yang benar. Kisah Rosnita ni. Kisah ni saudara agak menarik untuk kita fikirkan bersama. Oh, bukan Rosnita, Shima. Saya minta maaf. Sebab salah dia Rita rupanya bukan. Shima. Ini kisah Shima. Dia kata Shima ni dia rimas. Dia minta pandangan anda bagaimana sikap dia nak melayan calon bapa mertua. Belum kahwin lagi waktu itu, saya. Dia kata, Assalamualaikum, dia kata. Saya cuba untuk menghantar pengakuan ini yang selama ini saya baca cerita orang punya cerita. Tapi ini cerita sekarang, cerita saya, katanya. Dia katanya, saya sedang bertunang. Dia bertunang dengan seorang lelaki Z, katanya. Jadi Shima kata Z, ni apa tunang dia. Z ni pula adalah terdiri daripada 7 beradik. Dan Z anak sulung. Dia kata Shima, Z ni bukanlah mendapat pendapatan besar, malah gaji Shima lebih besar daripada Z. Ya. Dan keluarga Z begitu menyayangi Shima. Calon ibu mertuanya pun kalau dia bertandang ke rumah Z, memang dilayan dengan baik. Tapi Z waktu ini katanya bekerja di utara. Dia di Kuala Lumpur. Saudara. Jadi yang menjadi masalah pada dia bukan soal pendapatan Z. Dia rasa tak ada masalah walaupun dia bertugas di utara dan Shima bekerja di Kuala Lumpur. Gaji pendapatan agak lumayan. Shima boleh bawa kereta sendiri. Ada kereta sendiri. Cuma yang menjadi masalah pada Shima adalah calon bapa mertua. Bukan ibu mertua. Calon bapa mertua, saudara. Agak menarik juga cerita ni. Rupanya calon bapa mertua Shima ini, dia mempunyai 7 orang anak lelaki. Jadi sepanjang hidupnya memang dia berhasrat untuk memiliki anak perempuan. Tetapi tak ada rezeki. Dia semua anaknya lelaki. Setelah dia mendapat tahu anaknya Z, supaya anak sulung itu berkenalan dengan Shima, memanglah orang dah nakkan sangat anak perempuan, tengok pula anak lelakinya dapat kekasih yang baru, yang cantik dan molek, tentulah kasih sayangnya tertumpah habis-habisan. Cuma
kasih sayang bapa Z ni kepada Shima yang terlampau. Dia kata, "Shima, bapa saya pun tak macam ini. Sewaktu saya bekerja, dia telefon, lepas tu ajak teleconferences, apa macam itulah. Dia tulis dalam telefon untuk bercakap, tengok muka." Dia kata, "Macam mana?" Dia kata. Malah nak layan sebab bila setiap kali, calon bapa mertuanya menghubungi, kadang-kadang dia dalam keadaan yang tak pakai tudung. Tak ada tudung, takkan nampak rambut. Sedangkan benda itu bertentangan dengan ajaran agama pegangannya. Jadi sebab itu tak layan. Tapi dia selalu telefon, ambil concern, tanya khabar, rimaslah katanya. Memang rimas. Sedangkan, calon ibu mertua ini, Shima okey. Calon ibu mertua Shima tak ada masalah. Melayan dengan baik, kasih sayang. Tapi kerana calon bapa mertua ni mungkinlah terlebih. Sebab tak pernah dapat anak perempuan, saudara. Dia kata dia sayang, dia kata. Memang mereka baik, menghormati orang. Saya pun menghormatinya, kata Shima. Cuma itulah sikap yang Z juga orang yang baik. Sebab itulah dia jatuh cinta dengan Z. Tetapi kata, kami akan melangsungkan perkahwinan 5 atau 6 bulan lagi. Katanya dalam bulan April inilah. Yang menjadi masalah, dia kata, bapa Z. Bapa Z minta, tiap-tiap kali bercakap apa semua okeylah tu. Kalau boleh, you dah kahwin dah nanti Shima, berilah bapa anak perempuan. Dia tiap-tiap kali bercakap, dia hendakkan supaya Shima ni mengandungkan anak perempuan. Jadi rimaslah kawan tu. Belum apa-apa lagi dah minta anak perempuan. Sebagai zuriat pada perkahwinannya. Shima kata, dalam keadaan macam mana nak buat begini, semua itu rezeki daripada Allah SWT. Dan malahan dia kata, kalau dah kahwin nanti, musim bulan madu pun bapa mentua nak ikut. Jadi saya kata, ini ceritanya kasih yang terlampau lah ni. Kawan nak pergi bulan madu. Sebab mereka dah merancang berkahwin Januari, Februari, Mac, April, Mei, bulan Mei. Jadi mungkin bulan Jun nak bercuti atau apa, berbulan madu. Katanya bulan madu ke Pulau Pinang. Tapi Pak mentua dia kata, abah pun nak ikut juga. Jadi Shima runsing. Bila cerita dengan bapa Shima, dia kata bapa dia ketawa je lah. Cerita dengan mak dia kata pelik juga, dia kata. Itu keadaannya, masalahnya dia kata itulah. Papa Z ni selalu risau tak bertempat. Kadang-kadang bila dia balik kampung, kampungnya di Perak. Dia balik kampung, dia drive. Dalam telefon, dalam perjalanan pun telefon. Kenapa Z tak bawa? Kenapa Z tak hantar balik kampung? Saya kesian kat Shima. Sepatutnya janganlah Shima drive seorang-seorang. Macam-macam. Jadi rimas. Shima sekarang ni berada dalam keadaan yang rimas, saudara. Ini keadaannya. Calon mertua sentiasa menghubunginya. Dia merasakan seolah mengekori. Duk ekor ke mana dia pergi. Seolah-olah begitulah saya. Jadi dia kata, saya kadang macam tak boleh fikirlah, dia kata. Macam mana nak buat ni? Kita orang adalah nak plan bulan madu. Lepas selesai kahwin nanti, itu pun papa ini Z nak ikut sama. Jadi takkanlah orang nak bulan madu pun nak ikut. Yang jadi kelakarnya, dia kata, mama si Z, dia tak heran pun. Cuma papa Z saja yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang sikap papa si Z ni buat saya rimas dan sampai stres. Sampai terfikir kalau begini keadaannya tak nak kahwin lah katanya. Bila fikir begitu, dia kata mengucaplah astagfirullahalazim. Orang cakap nak kahwin, ibaratnya kita kahwin dengan keluarganya. Jadi bagaimana? Dia kata, saya stres ni. Macam mana harus saya lalami? Apakah saya akan mengalami kehidupan berumah tangga dengan keluarga Z nanti kalau bapa mertuanya sebegitu? Ya, saya Radwan Wan cerita, Najib tak tahu lagi saya. Ya, itu keadaan saya. Puan Rashidah Ahmad dari Kota Singapura. Urut Bismillah dari Kelantan, terima kasih. Ahmad Mab, saudara Halimah Hashim, Azali Kasim, saudara apa ini? Saudara Shidud. Jadi saya nak bertanya dengan teman-teman, bagaimana kita nak menasihatkan Shima? Untuk saya punya pandangan begini sajalah. Memanglah tiap-tiap anak perlu menghormati kedua orang tuanya. Dan Shima harus ingat, bapa Z ni adalah orang yang memang dia amat mengharapkan untuk mendapat seorang perempuan dan dia memang dia mengidamkan begitu lama. Tapi bila dapat tahu, jadi ini kadang-kadang kasih sayang yang terlampau.
Yang berlebihan tu membuatkan Shima rimas. Jadi Shima jangan rimas. Layan seadanya saja. Saya yakin benda ini lama-lama ni akan terlerai lah. Cuma jangan ada ditanam sebarang kebencian ataupun kebosanan bila dihubungi oleh bapa Z. Memang kalau mengikut kata Shima, Z orang yang baik. Dia tak payah nak cerita perangai bapa Z daripada bapa dia pada Z. Kadang-kadang boleh dia cerita lain pula ni. Memang ada juga, Shima kata dia ada juga berbincang dengan Z. Yang terbaiknya kalau selepas berkahwin nanti, segeralah pindah berasingan. Jangan duduk serumah. Kalau duduk serumah tu nanti pusing juga. Maklum sajalah. Tapi sekarang ni katanya Z bertugas di utara dan Shima di Kuala Lumpur. Fikirkanlah keadaan begitu. Saya merasakan itu saja yang saya boleh nasihatkan. Jangan pula tak kahwin. Cinta, kasih sayang, keluarga dah bersetuju. Dua-dua keluarga pun dah setuju. Cuma kasih sayang bapa Z yang terlampau. Jadi sebenarnya saya bagi tahu pesan pada Shima, untunglah sebab anda mendapat limpahan kasih sayang daripada bapa mertua. Jadi jangan fikirkan sangat-sangat soal kenah dia, sebab Shima kena ingat, ada juga orang yang bapa mertua tak suka pada menantu dia, pun ada Shima. Ada juga yang ibu mertua pun tak suka, tapi nampak gayanya keluarga Z menyambut kehadiran Z dengan Shima dengan begitu baik. Begitu juga dengan adik-adik Z. Jadi kita kata, memang saya tahu Shima kata nasihat ataupun kecaman saya terimalah dengan hati terbuka. Mungkin katanya dia terlalu muda untuk memahami semua benda ini. Jadi persoalan sekarang ni, bersediakah saya menghadapi papa si Z ni? Anggaplah ini semua adalah dugaan untuk melalui dalam ikatan pertunangan. Ini musim pertunangan, dugaan. Saya rasa mungkin selepas berkahwin nanti, mungkin segala-galanya terlerai. Maklum sajalah, seorang bapa, saudara. Halimah Hashim, Azali Kasim, Haji Rizal, Sophia Ahmad. Saya nak tengok pandangan teman-teman macam mana. Mari kita bantu Puan Rashidah Ahmad, kita bantu Shima. Saya cuma dapat membantu Shima pertama sekali kukuhkan semangat bahawa 5-6 bulan lagi akan menaiki jenjang pelamin dan beruntung kerana mempunyai calon bapa mertua yang sayang pada Shima. Bila kahwin nanti, pindah rumah lah. Jangan duduk sekali. Kalau duduk sekali tu mungkin macam-macam pula nanti. Kadang-kadang memanglah selalu saya katakan bahawa kalau kita sayang seorang tu, jangan sayang habis-habis. Dan khawatir nanti ada kebencian. Saya khawatir juga nanti sekarang ni dia sayang lebih-lebih pada Shima, besok mungkin silap sikit, ada kebencian pula. Itu masalah besar tu Shima. Jadi saya fikir Shima layanlah seadanya dan anggap bahawa ini adalah kasih sayang seorang bapa. Soal dia minta anak perempuan tu, terus teranglah pada dia, cakap bahawa semua itu diserah kepada Allah SWT. Kalau Allah SWT mengizinkan dapat zuriat nanti, itulah yang kita terima. Jangan pula Shima pula cakap, oh papa tak boleh lah semua zuriat. Jangan bergaduh. Jangan mengundang perbalahan. Begitu juga bila kalau dia telefon, ajak macam telekonferensi, betul lah. Tindakan Shima tu betul. Kalau orang telefon sekarang ni, musim sekarang ni, telefon kita boleh nampak macam TV. Teleconferences ni, kita nampak dan dalam keadaan begitu boleh nampak rambut kita, tutuplah rambut tu. Memang itu keadaannya ya. Dari suasana begini, saya menghormati. Namrong kata Shima boleh berundur diri. Dia kata Eddie Thais dia menunggu. Itu jangan ikutlah. Jangan ikut cakap Namrong tu Shima. Selamat salam santai ya Cik Kamaria. Jangan ikut cakap Namrong. Namrong tu dia kira nak ambil kesempatan dia. Jangan. Ya saudara. Jadi jangan kita ni. Jadi dalam keadaan sekarang ni, apa yang Shima perlu lakukan, pertama bertabah. Shima dapat calon bapa mertua yang begitu menyayangi dan mengasihi Shima. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, Shima harus ingat, keluarga itu lebih penting. Dan kalau boleh, jangan ceritakan apa-apa masalah Shima dengan calon bapa mertua kepada bapa anda. Nanti cemburu pula bapa Shima. Ini masalah besar ni. Kalau Shima dia cerita pada bapa mentua, ini calon Papa Z ni sayang sangat lebih-lebih. Kecil hati ni bapa Shima.
Apa Zainal ikut cakap DAP okey tak? Mana benda Zainal, tak sikit-sikit politik. Kita petang-petang ni mana cerita politik. Cuma saya nak berpesan pada Shima, jangan bercerita dengan keluarga. Itu paling penting. Kalau kita mengalami kehidupan berumah tangga, jangan sesekali kita menceritakan masalah kita balik pada keluarga kita. Sebab keluarga kita akan mempertahankan kita. Macam sekarang ni, kekhawatiran saya, kalau Shima bercerita pada bapa Shima, mungkin dia akan cemburu, mungkin dia marah dan sebagainya. Jadi jangan nanti tiba-tiba pula bapa Shima telefon pula bapa Z. Dah jadi perang keluarga pula. Ini tak betul tu. Jadi Shima bertabahlah dalam menghadapi hari-hari yang saya melihat bahawa Shima akan menjalani kehidupan yang lebih santai, lebih bahagia. Saya yakin sebab keluarga Z tentulah akan menyayangi Shima kerana Shima hadir sebagai kuntum-kuntum bunga yang begitu dirindui oleh keluarga mereka. Sebab kena ingat, keluarga Shima tidak mempunyai anak perempuan. Jadi hadir Shima itu bagaikan mencetuskan satu kehidupan baru pada mereka. Jadi bekarlah hidup Shima dalam keluarga Z yang saya doakan agar Shima memperoleh kebahagiaan. Zainal, Cik Kamaria, sembang santai. Jadi itu yang dapat saya jelaskan pada Shima dan teman-teman yang mengalami masalah. Besok, jadi besok pula dah cerita kerana masalah dia mendapat layanan yang kurang baik daripada mak sendiri. Itu besok saya. Cuma hari ni, Nasir, Zainal pas lihat bayar hutang. Jangan cerita pasal politik lah saudara malam ni. Cuma saya nak beritahu pada anda, malam ini saya akan bersiaran bersama dengan sahabat saya tentu paling panas. Malam nanti kita sembang politik saudara. Sembang politik jam 9.30 malam. Tetamu saya malam nanti adalah saudara Lokman Nur Adham. So, lihat sendiri, kita dengar sendiri apa pula bicaranya. Tentu panas saudara. Kita akan mengupas suasana politik. Sebab tu saya katakan segmen saya siang, kita bercakap tentang kemasyarakatan, kita bercakap soal sejarah masa silam, dalam segmen memori, dalam segmen juritan batinku. Malam, kita berbicara politik. Jangan lupa saya, jam 9.30 malam, nanti kita bersama dengan Datuk Lokman Nur Adham. Kita jumpa lagi saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih.